Salam sejahtera dan salam Eko Campus. Dalam pembentangan ini, saya Adriana Josephsia beserta rakan sekumpulan saya akan berkongsi berkaitan dengan dapatan kajian kami mengenai well-being aspect of workaholism, yaitu kebaikan dan keburukan sikap gila kerja. Seperti biasa, sebelum kita pergi lebih lanjut untuk membincangkan berkaitan dengan kebaikan dan keburukan sikap gila kerja ini, adalah lebih baik untuk kita berkenal-kenalan dahulu berkaitan dengan apa itu workaholism yang sebenarnya. Dalam dunia yang serba canggih ini, kita sedang berhadapan dengan proses globalisasi yang menyebabkan ramai orang yang berlumba-lumba serta bersaing untuk mendapatkan pekerjaan bagi mengelakkan pengangguran khususnya. Sehubungan dengannya, sikap obses dengan pekerjaan itu boleh bertukar menjadi workaholism atau lebih dikenali sebagai sikap gila kerja. Dalam kajian sebelum ini, istilah workaholism sebenarnya dicipta oleh ahli psikologi Amerika yaitu Wayne Oates pada tahun 1968, yang mana beliau mendefinisikan workaholism itu sebagai seseorang yang kebutuhan kerjanya menjadi berlebihan hingga menimbulkan gangguan nyata pada kesehatan, kebahagiaan pribadi, dan juga pada kelancaran fungsi sosialnya. Seperti biasa, dalam sesuatu kajian itu adalah amat sukar untuk kita mencapai satu definisi yang sepakat karena setiap pengkaji itu mempunyai pandangan yang tersendiri dari perspektif mereka. Menurut Baizura 2013, dalam salah satu kajiannya yang mengaitkan workaholism ini dengan keadaan ekonomi di Jepun, mendefinisikan bahwa sikap gila kerja ini adalah seseorang yang bekerja melebihi 50 jam seminggu sehingga mengabaikan keadaan psikologi, mempunyai komitmen yang tidak relevan kepada kerja berlebihan, juga dikaitkan dengan tumpuan keseronokan kerja yang positif. Persoalannya di sini, sejauh mana dan bagaimanakah workaholism ini mempengaruhi kehidupan pekerja jika dilihat dalam konteks positif dan negatif. Pembentangan diteruskan dengan kebaikan sikap gila kerja. Kebaikan sikap gila kerja yang pertama ialah pekerja memperoleh output yang lebih tinggi. Hal ini kerana dedikasi terhadap pekerjaan mampu meningkatkan kemahiran bagi workaholic. Mereka akan membina pengetahuan dan pengalaman, membolehkan mereka menyelesaikan kebanyakan masalah yang boleh timbul dalam pekerjaan. Output yang diperoleh mampu memberikan rasa kepuasan diri yang diperoleh ketika melihat kembali karya yang telah dilakukan dapat mengisi rasa bangga melalui pencapaian mereka. Perkara ini sukar dicapai dalam kehidupan seharian. Rasa pencapaian sebenarnya boleh baik untuk kesihatan dan dapat membantu mengurangkan kemurungan. Tinjauan Gallup yang dilakukan pada tahun 2013 mendapati bahawa 5.6% orang yang bekerja sepenuh masa mengalami kemurungan, sementara angka ini meningkat kepada 19% bagi mereka yang menganggur. Kebaikan sikap gila kerja yang seterusnya dapat memberi kesan langsung terhadap prestasi organisasi. Berdasarkan ciri-ciri gila kerja, ia mampu membawa kesan positif terhadap prestasi organisasi kerana pekerja mempunyai input kerja yang tinggi. Shimazu 2012 melakukan kajian empirikal sebanyak 2,520 sampel melalui sistem tinjauan rangkaian dan mendapati bahawa penglibatan pekerjaan berkorelasi positif dengan prestasi kerja. Pekerja dengan penglibatan pekerjaan yang tinggi seperti pengurus dapat meningkatkan tahap pengurusan mereka sehingga meningkatkan prestasi organisasi. Kebaikan sikap gila kerja yang ketiga ialah dapat mempengaruhi pekerja bawahan. Shaw Valley 2002 percaya bahawa hubungan kerja mengandungi 3 elemen iaitu daya hidup, dedikasi dan tumpuan. Teori pembelajaran sosial menyatakan bahawa
Individu membentuk tingkah laku yang sesuai dengan memerhatikan role model. Sebagai contoh, pengurus workaholic yang mempunyai penglibatan kerja yang tinggi menjadikan pekerja bawahan lebih cenderung untuk meningkatkan penglibatan kerja mereka untuk menyatakan pengakuan mereka terhadap role model. Hal ini kerana pengurus mempunyai hak untuk memberi ganjaran, menghukum dan mempromosikan pekerja bawahannya, mengawal peruntukan sumber dalam organisasi dan memberi contoh yang baik untuk pekerja bawahan mereka. Di bawah persekitaran status kerja aktif dan penglibatan kerja yang tinggi dari kedua-dua pengurus dan pekerja, organisasi lebih cenderung mencapai prestasi yang tinggi. Seterusnya, pembentangan akan diteruskan mengenai ciri-ciri seseorang yang mempunyai sikap gila kerja. Yang pertama, mereka tidak percaya terhadap orang lain. Seseorang yang workaholics akan menghabiskan sebagian besar hidupnya di tempat kerja atau membawa pulang pekerjaan mereka ke rumah. Mereka juga kurang percaya mendelegasikan tugas atau memberikan tugas kepada orang lain dan biasanya tidak tertarik dalam dunia luar selain dunia pekerjaan. Seseorang workaholics juga adalah orang yang mementingkan kesempurnaan dan mereka beranggapan bahawa hanya mereka yang dapat melakukan pekerjaan tersebut dengan baik. Seterusnya, seorang workaholics juga akan mengatasi semua masalah mereka dengan sendiri. Yang kedua ialah cenderung memiliki masalah dalam kehidupan pribadi. Seseorang yang workaholics tidak memiliki banyak kawan maupun hobi. Oleh itu, hubungan pribadi mereka juga sering bermasalah. Penelitian yang dilakukan di University of North Carolina menemukan bahawa perkahwinan pasangan yang workaholic memiliki potensi bercerai 2 kali lebih besar dari pasangan yang normal. Hal ini demikian kerana bagi mereka, perkahwinan bukanlah suatu pekerjaan yang menjadi fokus dari seorang yang workaholics. Orang yang workaholics juga memiliki masalah kesihatan kerana mereka mengalami stres yang serius. Ciri-ciri ketiga, seseorang yang mempunyai sikap gila kerja tidak akan dapat menolak pekerjaan. Seseorang workaholics biasanya tidak akan menolak pekerjaan yang sering datang. Ada 2 alasan mengapa ia melakukan hal tersebut. Pertama, kerana ia sangat mencintai pekerjaan tersebut dan ingin menyelesaikannya hingga selesai. Sementara yang kedua adalah mereka merasa bersalah jika menolak pekerjaan tersebut. Walaupun pekerjaan sebelumnya belum selesai, dia tetap mengambil pekerjaan baharu. Yang keempat, seseorang yang gila kerja akan mengharapkan pujian atas kerja kerasnya. Orang yang gila kerja akan memiliki masalah mental. Hal ini demikian kerana mereka merasa telah melakukan sesuatu pekerjaan dengan bersungguh-sungguh dan mereka berhak untuk mendapatkan penghargaan yang setimpal. Seterusnya, setengah orang yang workaholics juga akan mengharapkan pujian terhadap setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Seterusnya, saya Lee Wan Yen akan membentangkan tentang keburukan sikap gila kerja ataupun workaholism. Sikap workaholism ataupun gila kerja boleh membawa kepada konflik keluarga. Menurut Butcher dan Greenhouse, konflik keluarga kerja adalah satu bentuk konflik dalaman di mana peranan seseorang individu dalam pekerjaan dan keluarga adalah tidak saling serasi. Perbandingan kepentingan dalam keluarga dan kerja boleh menjadi satu isu pertengkaran antara ahli keluarga, seperti kekurangan masa untuk menemani keluarga. Dan selain itu, Robinson telah mendapati bahawa wanita yang mempunyai suami yang gila kerja kurang mempunyai perasaan positif terhadap diri dan berasa takut terhadap suami jika dibandingkan dengan wanita yang tidak mempunyai suami yang gila kerja. Keadaan ini juga berlaku apabila suami mempunyai isteri yang gila kerja. Selain itu, masalah kesihatan.
Individu yang bersikap gila kerja mempunyai risiko yang lebih tinggi dalam masalah kesihatan. Sebagai contoh, kajian kes Chamberlain dan Zhang yang menggunakan pelajar sarjana dan siswaza sebagai sampel telah mendapati peserta yang mendapat markah yang lebih tinggi pada ukuran workaholism juga mendapat markah yang lebih tinggi untuk mengukur aduan kesihatan fizikal. Pelbagai masalah kesihatan yang berlaku dengan kerja adalah seperti sakit mata akibat duduk di depan komputer, sakit belakang kerana cara duduk yang salah, dan sakit jantung yang disebabkan oleh emosi ataupun budaya minum kopi. Seterusnya, ketidakstabilan emosi. Emosi yang dialami oleh pekerja biasa dan pekerja yang gila kerja adalah sangat berbeza. Sikap gila kerja sering membawa perasaan kurang senang dan yakin pada diri di tempat kerja. Sebagai contoh, dalam kajian kes Clark yang mendapati bahawa sikap gila kerja membawa kepada emosi yang negatif. Sebagai contoh, rasa bersalah, kegelisahan, kemarahan, dan kekecewaan di tempat kerja ataupun di rumah. Manakala, bagi pekerja yang normal pula, mereka selalunya membawa emosi yang positif iaitu periang, perhatian dan yakin diri di tempat kerja ataupun di rumah. Dan akhirnya, prestasi kerja. Masa kerja yang terlalu lama boleh menyebabkan produktiviti pekerja menjadi semakin menurun. Otak yang berfungsi berterusan tanpa henti menyebabkan kesukaran dalam menjana idea baru, produktiviti dan juga prestasi kerja. Oleh yang demikian, dapatlah disimpulkan bahwa sememangnya istilah sikap gila kerja itu mempunyai kebaikan dan juga keburukannya yang tersendiri. Ingin saya tegaskan bahwa sikap gila kerja ini adalah baik kerana pekerja memperolehi output yang lebih tinggi, memberi kesan langsung terhadap prestasi organisasi, juga mampu mempengaruhi pekerja bawahan. Untuk mengenal pasti seseorang yang memiliki sikap gila kerja ini adalah mudah, kerana kita dapat melihat mereka itu pertama tidak percaya pada orang lain, kedua mempunyai masalah dalam kehidupan pribadi, dan sukar menolak pekerjaan. Keburukan sikap gila kerja ini jelas terbukti kerana ia boleh menyebabkan konflik keluarga, mengundang masalah kesihatan, menyebabkan ketidakstabilan emosi, serta menyebabkan penurunan prestasi kerja. Oleh yang demikian, bagi menghindari sikap gila kerja ini adalah tanggungjawab individu dan organisasi untuk mengambil inisiatif dalam mengawasi waktu kerja yang sesuai untuk menikmati kehidupan yang sihat dan aktif. Itu sahaja dari kami, sekian dan terima kasih.